Dan apakah penyebab-penyebab utama kegagalan dalam network marketing ini? Bolehlah saya klusterkan kepada tiga. Okey, yang pertama sekali, tidak mempunyai ownership. Kita tahu ya, network marketing ini adalah satu peluang untuk orang mendapatkan satu bisnes dengan menggunakan produk orang tanpa ada company. Tak perlu buat company, kita dah ada bisnes. Tapi ramai daripada distributor, bila mereka embark dalam bidang network marketing, apa yang mereka berbuat, mereka selalu rely kepada upline partner, selalu rely kepada pertolongan upline partner, ya. Semuanya bergantung kepada upline partner. Nak training pun harap upline partner, nak buat apa-apa demonstration, product demonstration pun tunggu upline partner. Dan bukan itu saja, selalunya mereka bergantung pada luck, nasib. Mereka harap dalam partner akan buat bisnes, jadi mereka akan untung dan sebagainya. Sebab ownership ini penting bagi saya, kerana kalau kita tidak own bisnes kita, kita tak step up, kita tak take the charge, kita tak lead, dan kita tidak akan dapat membawa bisnes network marketing kita seperti yang kita harapkan dalam network marketing, iaitu satu bisnes yang dapat memberi kita unlimited income dengan menggunakan produk orang, unlimited income, dan juga kita ada free, kita apa yang kita panggil sebagai freedom dari segi time dan sebagainya, ya. So itu yang pertama. Yang kedua adalah, again saya sebutkan, adalah mindset yang salah. Kerana apa? Dalam network marketing ramai bila masuk, mereka berpendapat bahawa bila mereka promote satu, dua atau tiga, empat orang, mereka sudah dapat buat closing. Tidak, ya. Sebenarnya saya selalu berkata kepada kawan-kawan yang selalu komplain, susahlah nak closing, banyaklah yang reject, banyaklah yang buat objection dan sebagainya. Bayangkan, ya, kalau dalam setiap promotion yang kita buat, semua orang accept, tak ada rejection, tak ada objection, sudah tentu semua orang dalam dunia ini akan menjadi millionaire atau menjadi kaya raya. Sebab tu saya cakap tadi, hanya 5% saja yang berjaya. Jadi mindset yang betul adalah untuk kita menerima rejection dan objection. Ada caranya. InsyaAllah ada masa nanti saya akan buat satu siri coaching bagaimana untuk menghadapi rejection dan objection. Mindset yang salah yang kedua adalah dari segi expectation. So masuk dalam bisnes network marketing dengan harapan downline partners akan berkembang dan memberi mereka income yang banyak, tak payah perlu kerja teruk-teruk, ataupun tak payah menumpukan pada bisnes ini dengan masa yang sepatutnya. Dan yang ketiga adalah distraction. Ini ramai orang kena. Distraction ni maknanya gangguan. Kadang-kadang mereka mendengar daripada orang-orang yang tak sepatutnya kita dengar. Orang-orang ni mungkin orang yang tidak berjaya pun kita dengar. Susahlah nak buat bisnes ni. Buat apalah kau buat bisnes produk A ni? Produk A ni memang tak boleh nak jual. Kita pun dengar. Sedangkan kita tahu ada ramai orang yang dah berjaya yang buat $1 million pun daripada bisnes yang sama. So distraction ini selalunya memberi sesuatu yang tidak baik kepada distributor, dan ada juga distraction disebabkan banyak produk yang datang, produk 1, produk 2, produk 3, dan mereka akhirnya tak tahu mana nak pilih, ya. Dan yang paling penting, sebab tu saya cakap, bila kita berada dalam network marketing, kita perlu ada belief. Bila kita ada belief, insya-Allah apa pun yang datang, kita akan istiqomah, kita akan fokus, ya. Alright. Dan juga mungkin distraction ni disebabkan kita tak boleh sustain bisnes kita, ataupun kita disappointed ataupun kecewa dengan services yang company buat dan sebagainya. So banyak perkara dalam distraction. So begitulah network marketing, 3 ciri utama untuk kita berjaya, dan 3 ciri utama yang menyebabkan kegagalan dalam network marketing. Sekarang biar kita pergi kepada traditional business. Kita ada masa lagi 10 minit. Okay, dalam traditional business, key success factor, dan saya nampak memang inilah yang nombor 1, bukan setakat daripada pengalaman saya sendiri, tapi daripada buku-buku yang saya baca, daripada perbualan saya dengan ramai yang dah berjaya. It's all about business strategy. Mungkin untuk company besar, ramai yang telah pun membuat business strategy, mereka mempunyai company direction, mungkin mereka mempunyai KPI dan sebagainya, tetapi mereka kekurangan dari segi disiplin, ya, untuk monitor the performance, untuk communicate regularly dengan staff,
dan juga untuk membuat engagement review dengan staff setahun sekali ataupun setiap kuartal umpamanya, supaya business strategi ini dapat diimplementasikan, bukan setakat dibuat tapi dapat diimplementasikan. Kemudian yang kedua adalah daripada segi leveraging. So ramai daripada kita tidak melihat leveraging ini satu important, tetapi untuk kita membuat traditional business ini amat penting sekali, kerana di zaman ini fast response adalah key. Maknanya speed is key. Maknanya acceleration is key. So kita tidak boleh bergantung kepada research yang kita buat, kan, boleh mengambil masa untuk kita refer kepada buku-buku dan sebagainya. Kita harus terus merujuk kepada pakar-pakar, orang-orang yang telah pun terbukti berjaya, supaya mereka boleh jadi kita punya business partner, dan supaya mereka ini akan membantu kita, mungkin menjadi coach kita, mentor kita dan sebagainya. Dan mungkin dalam sesuatu company, dalam bab execution, kita perlukan the strategic alliance partnership. Strategic alliance partnership ni maknanya kita tidak perlu melakukan daripada A hingga Z. Mungkin ada skop yang kita boleh berikan kepada strategic partner kita. Dan begitulah pentingnya leveraging ini, di mana kita kena sentiasa improve, kerana social network ni adalah social net worth, ya, maknanya ia begitu berharga sekali, ya. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga sekali adalah daripada segi financial strategy, ya. Ramai orang masih lagi tidak pasti tentang the mathematics of the business, ya. Kadang-kadang mereka tak pasti nak monitor, nak pegang yang mana. Adakah mereka nak pegang revenue, adakah mereka nak pegang sale, bagaimana mereka ingin melihat profit, kan. Dan malah ada company yang tidak disiplin untuk melakukan cash flow, account statement pun tidak komplit. Ramai daripada auditor bercerita dengan saya, mengatakan antara satu punca kegagalan SME dan company-company yang ada adalah mereka tidak disiplin dari segi cash flow, account statement dan sebagainya. Jadi saya bagi contoh, umpamanya jika kita dapat sale, katalah bulan April ni kita dapat sale 10 juta. Yang projek ini dilakukan dalam masa setahun, akan habis pada bulan 3 pada tahun depan. Jadi sale kita mungkin 10 juta, tapi sebenarnya revenue kita tidak semestinya 10 juta. Revenue kita mungkin kita hanya boleh collect. Revenue dari segi layman itu maknanya collection of money. Jadi kita mungkin hanya boleh collect sebanyak 6 juta sahaja. Jadi kalau kita anggap kita dapat 10 juta, itulah yang menyebabkan kita silap. Jadi kita punya collection hanya mungkin 6 juta sahaja. Itu pun kalau execution kita right, kita tak delay the project dan sebagainya. Okey, itu dari segi revenue dan sale. Dan ramai orang masih lagi confused dengan revenue, sale dan sebagainya. Begitu juga dengan profit. Apakah profit yang kita ukur? Adakah kita ukur gross profit? Adakah kita ukur net profit? Ataupun adakah kita ukur net profit after tax dan sebagainya? Dan satu ciri yang ramai orang tertinggal adalah dari segi monitor apa yang kita panggil sebagai overdue ataupun AR dalam finance punya account receivable dalam bahasa finance. Dan ini ramai orang tak boleh nak follow, tak boleh lakukan. Sebenarnya cash is blood, jadi collection is key. Kalau kita tak pandai collect, maka company kita juga gagal untuk meneruskan projek atau meneruskan bisnes kita untuk jangka masa yang panjang. Satu lagi aspek positif dalam finance strategy adalah seperti Mr. Casey Lee dalam buku ni, dia mengatakan bahawa kita kena buat satu company yang menjadi making money machine, ataupun bukan making money machine, tapi money making machine. Money making machine maknanya duit, create duit, ya. So, kita kena buat company yang boleh menjana residual income dan juga passive income, ya. Dan aset kita menjana duit, dan duit menjana lagi duit dan sebagainya, ya. Dan ini adalah kunci-kunci kejayaan untuk kita berjaya dalam bisnes tradisional. 3 perkara tadi, iaitu bisnes strategi, leveraging dan juga financial strategy. Kemudian faktor-faktor di mana kita gagal. Yang pertama, kita
manage company kita berdasarkan kepada individu, kepada orang, ya. Yang sebenarnya apa yang kita perlu lakukan adalah untuk develop the system. Maknanya sesiapa pun yang berada dalam company itu harus boleh manage the company, control the company bila kita ada sistem yang mantap. Kita tak boleh rely kepada individu atau rely kepada expertise dan specialist. Dan sebab itulah kemungkinan company kita tak boleh grow dan company kita menghadapi masalah jika mereka sudah tidak ada dalam syarikat one man show. Maknanya kita tidak pandai untuk empower staff kita, kita tidak pandai untuk develop sistem dan juga processes. Kemudian faktor kegagalan yang kedua adalah dari segi performance monitoring. Mungkin ini nampak mudah, tetapi sebenarnya ini perlukan disiplin. Banyak company dia tak monitor dari segi performance. Pertama, mungkin mereka tak buat pun business strategi secara komprehensif dan mereka tak tahu pun apa yang harus mereka lakukan. Tetapi sebenarnya inilah disiplin yang paling penting. Kejayaan syarikat-syarikat top Fortune 500 in the world semuanya adalah kerana mereka mempunyai prudent performance monitoring, ya. Prudent performance monitoring maknanya mereka pastikan bahawa staff membawa carry di aspirasi company, dan juga mereka memastikan mereka react kepada changes yang mereka perlu lakukan. Umpamanya bila harga minyak turun kepada $20, apakah reaksi yang perlu dilakukan oleh company sebagai satu group atau sebagai satu company. Dan sebab tu performance monitoring amat penting, ya, untuk survival of the company. Jadi kita tahu where we are. In fact, banyak company kat luar sana mereka tak tahu pun yang mereka akan mati. Maknanya company tu akan mati dalam masa sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, ya. Okay. Dan yang ketiga adalah losing focus, ya. Maknanya company tu dah lose focus. Kerana apa? Banyak sebab lah. Sebab yang pertama mungkin mereka nak diversify. Mungkin buat bisnes ni tak boleh grow, akhirnya mereka membuat company 2, company 3, company 4 dan sebagainya. Dan sudah tentu lose focus kepada customer, lose focus kepada bisnes. Bila kita lose the focus, maka akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendong pun keciciran. Jadi kita perlu mempunyai satu sikap, apa yang kita panggil sebagai Kaizen mentality. Orang Jepun kata Kaizen mentality ni maknanya kita sentiasa mempunyai sikap untuk memperbaiki bisnes kita, improve bisnes kita daripada masa ke semasa, ya. Alright. So begitulah sedikit sebanyak ciri-ciri kejayaan untuk traditional business dan juga apakah punca-punca kegagalan dalam bisnes tradisional ini. Dan sebelum saya close, mungkin saya spend another 5 minit, ya, untuk saya membuat summary sedikit. Tapi mungkin ada yang bertanya setakat ini, for example, bagaimana untuk kita memilih bisnes, ya? Sebenarnya ia soalan yang subjektif. Yang paling penting sekali adalah pertamanya kita kena mempunyai ilmu pengetahuan, ya. So kalau kita tak punya ilmu pengetahuan, maknanya kita kita willing untuk mencari ilmu pengetahuan. Dan sebab itulah tadi saya selalu sebut mengenai leveraging, mengenai contact dan sebagainya. Dan kita kena belajar dari semua aspek. Kalau network marketing kita boleh lakukan semasa kita melakukan. Untuk traditional business mungkin kita kena bersiap sedia untuk memastikan foundation kita betul, iaitu kita mesti mempunyai finance management, basic finance management, operation management, change management. Change management adalah satu yang ramai orang tak fokus, sedangkan dewasa ini change management adalah satu yang amat penting sekali, ya. Di sinilah kita dapat react kepada pasaran, kita dapat react pada condition di luar sana, ya. So ilmu pengetahuan yang pertama. Yang kedua, kita mesti minat. Ramai orang kata saya baru nak involve, saya belum ada minat. Minat adalah satu yang perlu kita tanam, macam pyramid of success tadilah. So kalau kita continue buat, kita buat sendiri, kita ada hands on, insyaAllah kita akan ada minat. Bila kita ada minat, insyaAllah kita ada passion. Bila kita ada passion, insyaAllah semua pun senang untuk kita generate apa yang kita panggil sebagai passion income. Dan yang ketiga adalah condition ataupun situasi kita. Bagaimana kita nak memilih. Umpamanya jika kita bekerja, kita makan gaji, kita bekerja daripada pukul 8 hingga 5 petang, tapi kita nak buat bisnes,
Jadi mungkin bisnes yang sesuai adalah bisnes network marketing. Kerana apa? Kerana bisnes network marketing tak ada office hours sebenarnya. Itu satu. Yang kedua, bisnes network marketing ini juga akan memberi kita peluang untuk dapat unlimited income, the freedom of financial freedom umpamanya, ya. Dan terutamanya untuk orang-orang yang mungkin ada kekangan dari segi capital. Mereka nak bisnes tapi tak ada duit modal banyak. Jadi network marketing ini kita boleh mulakan kerana dia adalah low dari segi risiko dia dan low dari segi capitalnya, ya. Dan itu adalah 3 ciri mungkin bagaimana kita nak memilih bisnes. Tetapi kita melihat kepada 3 aspek tadi. So secara keseluruhannya, apa yang saya perkongsikan hari ini sebenarnya bukan setakat kita melihat apakah perbezaan antara 2 bisnes ini, tapi juga adalah kesamaan dalam bisnes ini. Dan yang keduanya adalah daripada perkongsian tadi, saya harap dapatlah sedikit sebanyak membantu kita untuk kita berjaya sebagai entrepreneur, di mana kita tahu tadi the key success factor ataupun kunci-kunci kejayaan untuk membina bisnes, sama ada dalam network marketing ataupun traditional business, dan apakah penyebab-penyebab utama kita gagal dalam network marketing ataupun dalam bisnes tadi. Alright, so itulah saja yang dapat saya huraikan, dan insya-Allah kita akan sambung jika perlu kepada spesifik pada topik-topik yang kita akan bincangkan di masa akan datang. Dan sesiapa yang ingin, saya juga kami juga ada menyediakan konsultansi ataupun menyediakan bimbingan dari bentuk coaching atau one-on-one consultancy ataupun even company consultancy. Bolehlah mendapatkan bimbingan daripada kami, iaitu NetPro, Millionaire NetPro. Dan sebelum saya akhiri, apa yang penting masa sekarang ni, di masa MCO dan di masa PKP ini, adalah untuk kita bersiap sedia sambil kita berehat, kita siapkan dengan persiapan kita untuk menghadapi satu situasi yang juga mencabar selepas ini, iaitu kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi kita yang pertamanya disebabkan oleh COVID-19, dan yang kedua adalah dari segi peperangan harga minyak, peperangan harga minyak daripada beberapa nation ataupun negara. Dan saya pernah bercerita bagaimana oil price akan stable kepada 30 hingga 40 dolar per barrel. Tapi untuk buat masa ini, walaupun OPEC telah pun bersetuju untuk mengurangkan pengeluaran minyak sebanyak 10% daripada bulan Mei hingga Jun, iaitu hampir kepada 10 juta barrel per barrel, tetapi kita lihat harga minyak masih turun di bawah 30 dolar per barrel. Dan bila harga minyak turun, kita tahu ekonomi akan teruk. Walaupun positif side kita lihat sekarang, China 80% company telah pun mula beroperasi dan mereka akan menggunakan tenaga, iaitu minyak dan gas. Itu adalah satu perkembangan positif. Tapi kalau kita lihat peperangan harga minyak daripada Russia dan juga Arab Saudi dan juga Amerika Syarikat sendiri, ia adalah sesuatu yang tak stable, di mana di Amerika mereka ingin maintain harga lebih kepada 25 dolar per barrel untuk mereka survive. At the same time, mereka tak buat apa-apa sekarang ni, mereka tak reduce pun dia punya output. Malaysia dah bersetuju untuk mengurangkan output, begitu juga dengan Saudi Arabia dan beberapa negara OPEC. Dan inilah yang akan memberi kesukaran dan kegawatan pada kita akan datang, dan kita harus bersiap sedia. Seperti yang saya pernah share, unjuran growth ekonomi kita pada tahun ini diparas 0%, ya. Maknanya dia boleh pergi seburuk-buruknya negatif 2.5%, dan seelok-eloknya mungkin dalam positif 0.5%. Jadi bolehlah kita katakan kita tidak punya growth, dan kita lihat virus COVID-19 ini belum nampak penyelesaiannya. Walaupun kita nampak sedikit positif di Malaysia, tapi anything can happen. Jadi kita kena teruskan berdoa, kita kena teruskan berusaha,
kita stay at home, kita maintain apa yang disarankan oleh kerajaan, dan insya-Allah kita boleh boleh orang kata go through this kesukaran. Dan semua daripada kita harus berfikir apakah yang harus kita buat, sama ada kita, jika kita maintain dengan bisnes kita, apa yang harus kita lakukan sekarang supaya bila kita bersedia untuk keluar nanti, maknanya kita sudah pun bersiap sedia. Itu saja perkongsian daripada saya hari ini. Saya Saiful Mualib, dan insya-Allah kita berjumpa lagi dalam another live session ataupun another training ataupun coaching session. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang join Facebook live hari ini. Terima kasih banyak. Insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.